Bismillahirrahmanirrahim. Dari Johor hendak ke Pekan, singgah di Lepis membeli haruan. Semanis senyuman saya hamparkan buat bingkisan. Salam pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pintar IPG KRI yang berusaha Dr. Najib Binti Muhammad Nur, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razak Ismail. Yang dihormati Dr. Haji Muhammad Zaharuddin bin Omar, pensyarah bagi kursus PASP 1042, Asas Pengucapan Awam. Seterusnya, semua hadirin yang dihormati sekalian. Hadirin, isu mengenai kenaikan harga makanan di kafeteria Institut Pendidikan Tinggi seringkali menitir dari bibir ke bibir umat manusia di segenap 4 penjuru dunia dan juga di corong-corong media. Hal ini dikatakan demikian kerana didapati harga makanan di kafeteria meningkat secara mendadak sehinggakan membebankan mahasiswa dan mahasiswi di Institut Pengajian Tinggi. Hal ini dapat jelas dibuktikan melalui laman sesawang Berita Harian bertarikh 4 Julai 2023 yang dalamnya membincangkan isu harga makanan di universiti meningkat. Hal ini dibuktikan menerusi tinjauan di 3 universiti awam dan memperlihatkan bahawasanya golongan mahasiswa terpaksa mengurangkan pembelian makanan demi memastikan kelangsungan kehidupan harian mereka ketika menuntut ilmu. Hal ini terbukti bahawa harga makanan di kafeteria sangat mahal sehingga terdapat segelintir mahasiswa yang terpaksa ikat perut dan korang tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membeli makanan. Hadirin yang dihormati, saya, Muhammad Sarapi, merupakan salah seorang pelanggan tetap kafeteria yang terletak di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razak Ismail. Saya ingin mengemukakan aduan berkaitan dengan harga makanan yang ditawarkan di kafeteria tersebut. Saya telah menjadi pelanggan tetap ini sejak melangkah masuk ke institut ini pada bulan Ogos yang lalu dan sentiasa menikmati suasana dan selesa dengan pelbagai pilihan juadah yang disediakan. Namun begitu, baru-baru ini apabila saya pergi ke kafeteria untuk membeli makanan tengah hari, saya perasan bahawa harga makanan di kafeteria ini meningkat secara mendadak tanpa ada sebarang notis dan sebab yang boleh mengukuhkan ujar mereka. Kata mereka, harga makanan meningkat selaras dengan kenaikan harga barang di pasaran. Walaupun begitu, pihak pengurusan di kafeteria perlu bertimbang rasa untuk menetapkan harga makanan kerana tahap kehidupan golongan mahasiswa adalah berbeza-beza. Oleh sebab itu, pihak pengurusan kafeteria perlu bijak dalam menetapkan harga makanan. Hal ini kerana ramai mahasiswa terpaksa keluar untuk membeli makanan dengan harga yang lebih berpatutan selari dengan taraf kehidupan mereka. Sebagai analoginya, saya biasanya membeli sepinggan nasi putih bersama lauk ayam masak merah pada harga RM5. Kontradisinya, baru-baru ini saya terkejut apabila mendapati harga hidangan yang sama telah meningkat menjadi RM9. Kenaikan harga yang mahal secara tiba-tiba dan ketara ini menyebabkan saya merasa tidak selesa dan tertekan untuk membeli makanan tersebut. Senario inilah yang membuatkan saya mengambil keputusan untuk mengikat perut dengan makan sekali sahaja dalam sehari. Saya faham bahawa harga makanan berubah mengikut keadaan semasa dan ekonomi yang turun naik saban hari serta perubahan kos pengeluaran dan inflasi akibat kekuatan ekonomi dunia. Jika dilihat dari sudut lain, saya berpendapat bahawa kenaikan harga yang tiba-tiba berlaku di kafeteria tidak wajar dan tidak sejajar dengan keadaan pasaran pada masa ini. Sementara pula, saya juga telah membandingkan harga makanan di kafeteria-kafeteria lain di sekitar kawasan ini. Namun, harga di kafeteria ini jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan di kafeteria institut lain di sekitar dengan institut tempat saya belajar. Kenaikan harga makanan di kafeteria Institut Pendidikan Tinggi IPT merupakan isu yang serius dan memerlukan tindakan segera. Untuk menangani masalah ini, dengan berkesan, saya ingin mencadarkan beberapa prakasa yang boleh diambil oleh saya sendiri sebagai seorang mahasiswa sepenuh masa
dan pihak kerajaan bersama dengan pihak berkepentingan di kampus-kampus IPT untuk menggerakkan tekanan kewangan yang dialami oleh pelajar. Hadirin yang dirahmati, antara perkasa yang boleh saya lakukan sebagai seorang mahasiswa dalam menangani kenaikan harga makanan di kafe IPT ialah saya perlu mempraktikkan amalan berjimat cermat. Hari ini dikatakan demikian kerana apabila saya mengamalkan budaya berjimat cermat, saya tidak akan mengalami tekanan ekoran wang perbelanjaan yang mencukupi. Dalam hal ini, saya boleh membeli makanan dengan harga yang lebih murah seperti makanan rahmah, di mana setiap kafeteria telah menyediakan menu rahmah dengan harga yang murah, iaitu dengan harga RM3.50. Mahasiswa boleh mendapatkan makanan berserta minuman dalam satu set makanan. Hal ini boleh mengurangkan julat perbelanjaan sehari saya dan mahasiswa lain. Jika dilihat pada sudut yang berbeza, saya juga boleh mengetepikan kehendak dan mengutamakan keperluan. Secara jelasnya, saya perlu melupakan hasrat dan keinginan saya untuk membeli peralatan atau barangan yang bukan keperluan utama saya sebagai seorang pelajar. Ekoran ingin mengikut perkembangan semasa. Hal ini kerana jika saya tidak menguruskan kewangan dengan bijak, sudah pasti saya mengalami pengaliran wang yang negatif. Kerana saya mengutamakan kehendak semata-mata. Sebagai contoh, allowance yang saya dapat setiap bulan yang bernilai sebanyak RM430 hanya cukup untuk makan sahaja. Hal ini kerana harga makanan yang terlalu mahal. Oleh itu, dah terbukti langkah yang perlu diambil untuk menangani kenaikan harga di kafeteria adalah dengan mengutamakan keperluan berbanding kehendak. Hadirin yang dikasihi sekalian, saya juga ingin mengemukakan beberapa langkah yang pragmatik kepada pihak kerajaan untuk menangani kenaikan harga makanan di kafe-kafe Institut Pengajian Tinggi IPT. Kenaikan harga makanan di kafe IPT telah memberi kesan negatif kepada para pelajar, khususnya golongan yang bergantung kepada kemudahan makanan kafe sebagai sumber utama pengambilan makanan harian mereka. Oleh sebab itu, adalah penting untuk mengambil tindakan yang segera dan tepat, drastik dan berkesan untuk menjaga kemaslahatan dan keperluan pelajar. Yang pertama, meningkatkan kesedaran tentang pemakanan sihat. Pihak kerajaan boleh bekerjasama dengan pihak kampus untuk meningkatkan kesedaran tentang pemakanan sihat di kalangan pelajar. Perkara ini boleh dilaksanakan melalui kempen-kempen kesihatan dan program-program pendidikan mengenai pentingnya pemakanan seimbang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pemakanan sihat demi menjaga kesihatan diri dan pelajar, mungkin akan lebih cenderung untuk membuat keputusan dengan memilih makanan yang lebih baik dan berkhasiat mengikut piramid makanan. Selaras dengan itu, senario ini mampu mengurangkan permintaan terhadap makanan yang mahal dan tidak berkhasiat. Indikator kedua, pendidikan pengurusan kewangan. Cabaran media yang seterusnya ialah pihak kerajaan boleh menjalankan program pendidikan mengenai pengurusan kewangan kepada pengusaha kafe IPT untuk membantu mereka mengurangkan kos penggunaan dan operasi. Dengan pengurangan kos, mereka akan dapat mengekalkan harga makanan yang berpatutan tanpa membebankan pelajar dan tidak menjejaskan kualiti makanan di kafeteria tersebut. Indikator ketiga, subsidi harga makanan di kafe IPT. Selanjutnya, pihak kerajaan boleh memberikan subsidi kepada pengusaha kafe IPT yang mematuhi harga makanan yang ditetapkan. Subsidi ini akan membantu mereka mengekalkan harga makanan yang berpatutan tanpa menjejaskan keuntungan mereka secara drastik. Kesannya, harga makanan di kafeteria akan kekal berpatutan dan mampu diterima akal oleh pelajar. Yang keempat, penguasaan harga. Dalam hal ini, kerajaan perlu melibatkan Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dalam penguasaan harga makanan
di kafe-kafe IPT. Melalui penguasaan yang ketat dapat memastikan harga makanan yang sewajarnya dan berpatutan untuk para pelajar. Dalam hal ini juga, pihak berkuasa boleh memberikan hukuman kepada pengusaha kafeteria yang menetapkan harga makanan yang mahal dengan memberikan denda sebagai pengajaran kepada pengusaha-pengusaha kafeteria. Dengan cara ini, mereka akan sentiasa berhati-hati dalam menetapkan harga makanan dengan harga yang berpatutan. Hingga kelima, pengenalan sistem catering berasaskan IPT. Pihak kerajaan boleh memperkenalkan sistem catering berasaskan IPT di kampus-kampus masing-masing. Sistem ini membolehkan pelajar dan staf membuat pesanan makanan secara berkelanjutan untuk tempoh yang ditetapkan. Dengan pesanan berkelanjutan, pengusaha kafe dapat merancang bekalan dengan lebih berkesan, mengurangkan pembaziran dan kos pengeluaran. Sebagai ganti, pelajar dan staf akan menikmati makanan dengan harga yang lebih rendah dan berpatutan. Indikator keenam, penambahbaikan infrastruktur dan kualiti kafe institut pengajian tinggi. Dalam sudut yang berbeza, pihak kerajaan dan pihak pengurusan kampus perlu bekerjasama untuk memperbaiki infrastruktur dan kualiti kafe IPT. Hal ini termasuk perbaikan fasiliti, penyediaan makanan, pelatihan staf dalam pengurusan kewangan dan operasi kafeteria, serta meningkatkan kualiti hidangan yang ditawarkan. Justru dengan memperbaiki kualiti dan pengurusan kafe, diharapkan pelajar dan staf akan mendapatkan nilai yang lebih baik untuk wang yang mereka belanjakan. Dalam masa yang sama juga, dengan infrastruktur yang baik, pelajar dapat menikmati suasana yang harmoni dan seronok berbelanja di kafeteria. Indikator terakhir, penawaran alternatif. Cabaran minda yang terakhir bagi pihak kerajaan dalam menangani kenaikan harga makanan di kafeteria ialah kerajaan boleh memperkenalkan penawaran alternatif seperti menjalinkan kerjasama dengan peniaga makanan luar yang boleh menawarkan makanan kepada pelajar IPT dengan harga yang lebih berpatutan. Senario ini akan memberi peluang kepada pelajar dalam membuat pilihan yang lebih baik dan lebih luas untuk mengurangkan kebergantungan mereka kepada kafeteria institut pengajian tinggi yang mungkin menaikkan harga dengan alasan kos operasi yang tinggi. Oleh itu, secara ringkasnya, sudah terang lagi bersuluk. Langkah-langkah ini dapat membantu menangani kenaikan harga makanan di kafeteria IPT dan memberi kesan positif kepada kehidupan pelajar. Kesejahteraan di keperluan pelajar harus menjadi keutamaan dalam usaha menyelesaikan isu ini. Namun begitu, kerja buat sebelah pihak tidak mendatangkan apa-apa manfaat dan hanya sekadar sia-sia seperti membuang garam ke laut dan mencurahkan air ke daun ke langit. Oleh itu, semua pihak perlu melaksanakan obligasi masing-masing dan berganding bahu antara satu sama lain dalam menangani masalah kenaikan harga makanan di kafeteria Institut Pengajian Tinggi. Oleh sebab itu, langkah-langkah proaktif perlu diambil dengan segera dengan melibatkan semua pihak berkepentingan dalam mengatasi masalah ini. Dengan tindakan yang tepat, diharapkan kenaikan harga makanan di kafeteria IPT dapat dikawal dan memberi manfaat kepada pelajar dan staf dalam jangka masa yang panjang. Bukan itu sahaja, pelajar juga dapat menikmati suasana yang harmoni. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.